Okay guys, selamat datang ke SR TV. So, kali ini aku yang berkongsi mengenai boleh katakan dengan statistik lah. Statistik mengenai perlawanan perbezaan ataupun corak permainan yang dimiliki oleh Martin Stano dan juga Alto Linus. Dan aku akan buat satu lagi comparison di penghujung video ni di antara kedua coach ni dan juga OKS. So, statistik ni aku dapat dari sofascore.com. So aku harap apa statistik yang diberikan ni cukup tepat untuk aku kongsikan kepada kamu lah. So sekali lagi ini adalah based on paper sahaja apa yang telah diberikan oleh ketiga-tiga coach ni. So apa yang bakal aku katakan adalah sekali lagi based on apa yang aku nampak statistik jumlah yang telah dikontribute oleh kedua-dua coach ni. Dan aku akan buat aku punya on conclusion di penghujung video ni. Tapi apapun on conclusion aku ni tidak mengatakan bahawa itulah Martin Stano, itulah Alto Linus, itulah OKS. This is still an open conversation, open idea daripada aku dan juga anda semua. Dan of course untuk Martin Stano dan juga Alto Linus, kedua-dua coach ni baru melalui beberapa perlawanan saja. So it's too early for me to say yang ini adalah corak permainan mereka. Ini adalah bakal kita perhatikan di sepanjang bakal perlawanan, especially untuk Martin Stano ni lah. Cuma ini again based on paper dan based on matches yang telah ketiga-tiga coach ni lalui. Itu. So jangan terlampau, bila kamu letak kamu punya opinion, jangan terlampau based on apa yang aku katakan 100% daripada perkongsian aku ni lah, kerana benda ni masih open. Untuk Martin Stano masih jauh lagi untuk kita lihat apa yang bakal beliau berikan atau contribute untuk Sabah FC ni guys. So ini adalah statistik yang telah aku sediakan untuk anda, di mana peringatan statistik yang kamu nampak ni, yang bakal kamu nampak ni adalah berdasarkan Martin Stano 2 perlawanan melibatkan Kuching City, Alto Linus 1 perlawanan yang melibatkan Kuching City saingan Liga Super, dan OKS adalah 1 perlawanan untuk saingan pusingan pertama saingan Liga Super. Tapi again OKS aku akan buka dia punya statistik di penghujung video ni. Okay guys, kita akan mulakan dulu di bahagian yang berwarna hijau ni, di mana kalau kamu nampak situ ada ball position, expected goal, passes, total shot dan juga on target. So untuk Martin Stano, ini adalah combine total up dan juga pembahagian yang telah aku lakukan. So roughly inilah yang Martin Stano kecapi untuk 2 perlawanan secara purata. Berbanding Alto Linus itu 1 match sahaja. Di mana ball possession untuk Martin Stano dan juga Alto Linus lebih kepada Martin Stano sebanyak 3%. Tapi walau macam mana pun, bila kita tengok dari segi statistik expected goal, perbezaan antara Alto Linus dan juga Martin Stano cukup berbeza guys, di mana 1.84 untuk expected goal Alto Linus dan 1.05 untuk Martin Stano bagi 2 perlawanan. So seperti mana kita tahu, jika dibandingkan dengan perlawanan yang kita saksikan 2 match terakhir dengan Martin Stano ni, memang Sabah ini diakui oleh anda jugalah, di mana di video tersebut aku juga mengakui benda ni, di mana perancangan Martin Stano ni tidak lebih menumpukan kepada corak serangan, di mana agak kurang serangan dilakukan oleh Martin Stano pada perlawanan ni. Sekejap aku akan buktikan daripada jumlah total shot dan juga on target untuk Martin Stano. Tapi apa yang menarik di sini adalah Martin Stano lebih mengutamakan ball possession walaupun perbezaannya sebanyak 3% daripada Alto Linus, di mana kalau dari segi jumlah passes yang telah dilakukan oleh Martin Stano adalah sebanyak 288 passes berbanding Alto Linus 233 passes. Kalau kita tengok pada perlawanan itu juga, memang bola untuk Martin Stano lah lebih banyak berlegar di bahagian luar kotak D dan juga tengah bahagian Sabah FC, di mana kalau kita tengok Alto Linus walaupun 233 total shot passes yang dilakukan
oleh Artulinus, tapi kawalan bola untuk tactical Artulinus tidak sebanyak, walaupun sebanyak 3%, tapi 3% itu pun memberikan impact yang cukup besar lah pada perlawanan ini. Itu pun aku nyatakan apakah impact tersebut. Menunjukkan di sini Martin Sano lebih gemar untuk memegang bola, lebih gemar untuk mengawal tempo perlawanan. Dan untuk statistik ni, kalau aku buka untuk OKS ni, memang kamu akan nampak jauh beza dia. Dan seterusnya, ini adalah benda yang paling serius lah, yang membuktikan kenapa Stano lebih gemar untuk mengawal, untuk membuat position ball dan juga mengawal tempo perlawanan, di mana attacking side tidak ditumpukan oleh Martin Stano. Sepanjang dua perlawanan, 10 total shot telah dilepaskan jika dibandingkan dengan Artulinus. Lebih 8 gol yang dimiliki oleh Artulinus. Sebab itu sebanyak 18 total shot yang telah dilakukan. Walau macam mana pun, hasil daripada perbezaan yang cukup tinggi total shot di antara Martin Stano dan juga Artulinus, serangan yang dilakukan oleh Martin Stano juga cukup efektif, di mana walaupun dengan jumlah shot yang cukup rendah, tapi masih mampu merencana juga melepaskan on target, memberikan on target sebanyak 4 gol, di mana Artulinus walaupun total shot agak tinggi, kalau kita tengok Artulinus pun corak pemain Artulinus dari segi serangan pun cukup bagus, tapi daripada 18 tu hanya 5 yang mampu dilakukan oleh pemain Sabah FC, di mana daripada 5 tu 2 gol telah dilakukan. Jika dibandingkan dengan Martin Stano pula, daripada 4 ni 1 gol saja yang telah dilakukan. So di sini menunjukkan Artulinus lebih gemar untuk melakukan serangan atau mendapatkan gol jika dibandingkan dengan Martin Stano, di mana seperti aku katakan tadi, lebih gemar untuk mengawal bola, mengurangkan pegangan bola kepada pihak lawan, walaupun sebenarnya pegangan bola untuk Kuching City lebih tinggi lah daripada perlawanan tersebut, tapi at least kita masih mampu untuk mendapatkan bola dengan jumlah percentage yang lebih daripada Artulinus. So daripada kurangnya pergerakan serangan yang dilakukan oleh Sabah FC, apa yang menarik di sini, aku akan membawa kamu ke bahagian peta kuning pula, di mana aku akan share dengan kamu mengenai interception, clearance dan juga error lead to goal yang telah dilakukan oleh pemain Sabah FC. Di sini agak seimbang sebenarnya kalau kita tengok interception yang telah dilakukan oleh defender Martin Stano. Aku tidak sebut siapa nama defender, tapi lebih kepada pilihan Martin Stano dan juga cara Stano menerapkan sistem pertahanan Sabah FC pada perlawanan tersebut, di mana telah melakukan 17 atau 17 interception berbanding Artulinus 15. Maksudnya apa-apa gerakan, apa-apa serangan yang dilakukan oleh Kuching City, Martin Stano lebih efektif untuk memutuskan serangan tersebut, di mana telah membuat sebanyak 19 clearance untuk mengelakkan potensi gol yang bakal dilakukan oleh Kuching City, dan untuk clearance pun seimbang juga dengan Artulinus sebanyak 19. Dan ini adalah tempat yang menarik sebenarnya. Error lead to goal ni, kalau kamu tengok sebenarnya Martin Stano daripada 2 perlawanan dibandingkan dengan 1 perlawanan Artulinus memiliki lebih banyak error lead to goal. Tapi ini sekali lagi aku ingin beritahu kamu, ini adalah 2 perlawanan untuk Martin Stano, di mana Artulinus 1 perlawanan telah memberikan error lead to goal yang memberikan big chances untuk Kuching City menjadikan gol sebanyak 6 kesilapan yang dilakukan oleh defender Sabah FC. Tapi untuk Martin Stano ni guys, daripada 7 ni, 6 telah diberikan sewaktu pertama kali mengendali Sabah FC, iaitu perlawanan yang kita menangi di Stadium Negeri. Tapi apabila dibawa ke Stadium Likas, hanya 1 error lead to goal yang telah dilakukan lah oleh defender Sabah FC, hasil daripada congakan percaturan di bahagian defender untuk Martin Stano, di mana membuktikan di sini Martin Stano bagi aku dia ni agak cepat jugalah untuk mengkaji di mana kesilapan atau kekurangan Sabah FC dan memperbaiki serta merta kesilapan tersebut dengan memberikan mengurangkan kesilapan yang dilakukan oleh pemain Sabah FC. Itu adalah statistik bagi kedua-dua coach baru Sabah FC ni, di mana kalau kita bandingkan dengan OKS pula guys, cukup berbeza di antara Martin Stano dan juga Artulinus. OKS adalah individu yang mempunyai pemikiran
sistem yang cukup efektif dan lengkap di mana ball possession ada 51%, chances of goal kita 2.41, antara Martin Stano juga Artulinus kedua ni tidak sampai pun 2.0. Ball possession agak baik 286, so itu yang diterapkan oleh Martin Stano pada perlawanan ini, dan total shot on target adalah lebih tinggi lah sebanyak 15 dan juga 15, walaupun Artulinus lebih tinggi 18, tapi kalau kita tengok on target yang dimiliki oleh OKS memang cukup memberangsangkan lah 7 on target. Dan perlawanan ini kita menang 2-1 lah OKS ni. So OKS menang 2-1, Artulinus menang 2-1, Martin Stano 2 perlawanan agregat 1-0. Di mana untuk pertahanan Sabah FC pula guys, kalau pasal kenapa jumlah ni berkurangan, kerana kita lebih memiliki ball position daripada Kuching pada perlawanan tersebut sebanyak 51%, membuatkan pertahanan Sabah tidak perlu bekerja keras sangatlah. Dan again, error lead to score pun hanya satu saja dilakukan oleh OKS. So daripada aku tengok ni kan, macam kenapa Martin Stano, Artulinus ni bagi aku dia memiliki both kind of mindset lah. Dia serangan dan juga defending. So memang betul lah Artulinus ni memang bilang orang 98-99% memiliki kebolehan dan juga fikiran dimiliki oleh OKS. Tapi Martin Stano ni agak berbeza daripada Artulinus dan juga OKS, di mana beliau lebih menerapkan cara Sabah bertahan. Ada kemungkinan atau Martin Stano melihat previous match Sabah FC, di mana kalau kita tengok walaupun kita memenangi perlawanan tersebut dengan jumlah gol yang cukup bagus, lebih daripada 3 gol, tapi tidak dinafikan juga sewaktu menentang Perak kita menang 4-2 tapi kita bolos 2 gol. Kita menang menentang Kedah 5-2 tapi kita bolos 2 gol. Kita menang menentang Kelantan tapi kita bolos 1 gol. Dan sewaktu Artulinus pula menang lawan Kuching tempoh hari, kita bolos 1 gol. Menunjukkan di sini walau macam mana pun baiknya kemampuan kita menjaringkan gol, tapi kita tetap mampu untuk dibolosi oleh pihak lawan. So aku memandang di sini bahawa seolah-olah Martin Stano lebih mengutamakan Sabah FC untuk memperbaiki bahagian pertahanan Sabah FC terlebih dahulu, dan kemungkinan besar slowly akan memperbaiki di bahagian midfield dan juga serangan. So kalau kamu dengar satu pepatah dalam bola sepak lah, best defense is the best offense kah? Lebih kurang macam tu. So aku rasa itu adalah mindset yang cuba diterapkan oleh Martin Stano di sini untuk Sabah FC, memperbaiki bahagian pertahanan Sabah FC bagi mengelakkan kemungkinan besar keberangkalian untuk pasukan-pasukan yang akan datang untuk menembusi gawang Sabah FC. Dan bagi aku, untuk melakukan benda sedemikian menentang Kuching City adalah satu idea yang cukup bagus, kerana Kuching City berkedudukan tangga kelima, bukanlah satu pasukan yang mempunyai jumlah gol yang cukup besar di antara top 5 tim, tapi mereka adalah antara tim yang mempunyai attacking style yang cukup bagus, cukup efektif, dan juga kalau kita tengok daripada chances yang mereka miliki, sebenarnya lebih banyak gol yang boleh mereka lakukan. Only the finishing yang menjadi masalah setakat ni untuk Kuching City inilah. Dan uji kaji ni aku dah tahu lah, aku menganggarkan begitu sajalah, dan percubaan yang dilakukan oleh Martin Stano ni bagi aku agak logik, kerana bila aku tengok match next untuk Sabah FC adalah menentang JDT di SSI guys. So mana-mana tim yang melawan JDT memang kita akan nampak low block ataupun park the bus dilakukan oleh pasukan tersebut. Dan aku rasa terapan awal Martin Stano untuk membuat benda sedemikian tu memang cukup bagus lah bagi menyediakan mindset Sabah FC untuk apa yang perlu dilakukan pada perlawanan tersebut. Kerana kalau kita tengok perlawanan Kuching City sewaktu menentang JDT, ini adalah perlawanan away untuk Kuching City, di mana mereka cuma tewas dibolosi 2 gol lah, di mana Kuching City berjaya menembusi JDT 1 gol. So perlawanan tersebut menjadi 2-1. Jika dibandingkan Sabah FC sewaktu menentang JDT, kita tewas perlawanan tersebut di Sabah lah 3 gol berbalas 1. Not a bad result untuk Sabah FC, 3 gol saja dilepaskan tapi masih mampu menjadikan 1 gol. Dan sekiranya permainan boleh diperbaiki, apa yang cuba diberikan oleh Martin Stano pada perlawanan ni boleh dibaik pulih atau dikekalkan pada perlawanan tentang JDT ni, aku yakin
satu result yang cukup bagus mungkin bakal boleh kita miliki pada perlawanan ni. So itu adalah perkongsian statistik. Mungkin anda tidak suka statistik, tapi aku suka tengok benda-benda ni, that's why aku share dengan kamu. So kepada anda yang suka statistik, nombor-nombor apa semua ni, ini aku hadiahkan untuk anda lah sempena hari Christmas ni juga. So di sini juga aku mengambil kesempatan 25 hari bulan ni aku mengucapkan selamat menyambut hari Natal untuk bagi semua rakan-rakan yang meraihkan festival ni, dan juga selamat bercuti untuk anda semua. Aku tinggalkan video ni kepada anda kerana tidak lama lagi aku akan berangkat ke overseas. Ada kerja perlu dilakukan. Sekiranya ada kesempatan aku akan keluarkan beberapa video lagi lah mengenai Sabah FC ni. Okay guys, sekali lagi perbezaan corak permainan statistik antara Martin Stano, Altinius dan juga OKS, dan aku telah terangkan kenapa Martin Stano menerapkan corak permainan tersebut, kerana aku menganggarkan ini adalah persediaan lebih kepada satu kos untuk memastikan kita ke slot yang seterusnya bagi saingan Piala Malaysia. Tapi yang paling the bigger picture here yang aku tengok di sini adalah untuk menentang JDT. So terima kasih kepada anda yang masih stay. Aku rasa video ni setakat ni telah menelan sebanyak 15 minit. Lama. Sila tekan thumbs up untuk anda yang stay sampai ke hujung video. So bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.